perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah, atas keyakinan dan iman yang teguh, kaum muhajirin dan ansar bersatu, rela berkorban harta dan nyawa demi menegakkan Islam tercinta. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk kepaduan. Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah membentuk kepaduan. Oleh itu, mari semua kita sambut ma'al hijrah, tingkatkan semangat tegakkan syiar Islam untuk sepanjang zaman, untuk sepanjang zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Haji Dahrum bin Haji Hashim, Pengetua Sekolah Menengah Agama As-Sayyidah Khadijah Merlimau Melaka, merangkap tuan penceramah kita pada malam ini. Yang berbahagia Tuan Putra bin Hashim, Timbalan Pegawai Pendidikan Sektor Perancangan, Pegawai Pendidikan Daerah Seremban serta para pegawai PPD Seremban. Yang berbahagia Tuan Aminuddin bin Kamisan, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Prasekolah dan Rendah dari Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berusaha Cikgu Syafi'i bin Haji Muhammad Nur, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Sri Sendayan. Yang dihormati Encik Muhammad Rizwan bin Ghazali, yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Sri Sendayan. Dr. Salim bin Hassan, Pengerusi Persatuan Alumni Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Sri Sendayan. Barisan Pentadbir Pengurusan serta Pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Sri Sendayan. Para pengetua dan guru-guru besar jemputan, Barisan Penolong Kanan serta guru-guru sekolah jemputan. Barisan Ahli Jawatan Kuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Sri Sendayan. Barisan PGB Sendayan United, seterusnya semua ibu bapa, anak-anak didik dan tetamu-tetamu jemputan yang didoakan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam awal Muharram, pembuka kalam. Membuka tirai majlis ilmu kita pada malam nan indah ini, marilah sama-sama kita dengarkan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh anak anda Muhammad Syakik bin Mat Yazid. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد
كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sadaqallahul Azim. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada anak anda Muhammad Syakib bin Mat Yazid atas bacaan ayat-ayat suci kalamullah sebentar tadi. Beliau telah membacakan ayat 72 hingga 75 dari surah Al-Anfal. Dalam ayat tersebut diceritakan tentang keistimewaan berjihad dan kewajipan melindungi kaum muslimin dari ditindas dan ditekan oleh orang-orang kafir. Allah berfirman dalam ayat 74 surah Al-Anfal yang bermaksud, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki, yakni nikmat yang mulia. Bahawa sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz Syahya bin Zulkifli, Ketua Bidang Kemanusiaan, merangkap penyelaras majlis ilmu kita pada malam ini untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaihi wa ummihi wa zat ajma'in, syai'un lillahi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qarrabu'uni astajib lakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, Engkau Tuhan yang kekal selama-lamanya, sedia ada tiada permulaan. Kelebihan-Mu maha besar dan kemurahan-Mu sangat-sangat diharapkan. Tibalah sudah tahun baru yang telah muncul di hadapan kami. Kami memohon padamu ya Allah agar terpelihara kami sekalian di dalam tahun baru ini dari tipu daya syaitan yang terlaknat, juga daripada kuncu-kuncu syaitan dan bala kuncunya. Dan kami mohon padamu ya Allah akan pertolongan bagi mengalahkan runtunan nafsu ammarah, nafsu yang mendorong kepada kejahatan. Kami memohon juga padamu ya Allah agar duniakan rasa sedia ingin membuat kerja-kerja kebajikan yang boleh mendampingkan diri kami kepadamu ya Allah. Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma anfa'anna al-wala wal bala wal waba, khususan wal waba virus corona wal ghalai wal mihani wal fitan ma zara minha wa ma batan an baladina haza khassah an buldana ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras
والجنون والجزام ومن سل الأسقام. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Ya Allah, kami menadah tangan memohon restumu ya Allah. Berikanlah kami iman yang kamil, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang bahagia, usia yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika bis ibadatik ya mukallibal qulub sabit qulubana ala dini wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syahya bin Zulkifli atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis ilmu kita pada malam ini dipayungi oleh para malaikat serta mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Majlis pada malam ini mengalu-alukan kehadiran yang turut bersama kita pengerusi Masjid Qariah Sendayan iaitu Encik Abdul Rahman bin Muhammad Amin serta Tuan PPD dari Port Dickson Tuan Kamal Nizam bin Tindik. Assalamualaikum dan selamat datang ke Majlis Ilmu Ceramah Sempena Awal Muharram Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Pelga Seri Sendayan. Para hadirin yang budiman, peristiwa hijrah merupakan satu sejarah yang ditulis dengan tinta emas. Secara sedar ataupun tidak, sepanjang detik waktu silih berganti telah luput 1442 hijrah. Peristiwa hijrah meninggalkan kita. Namun setiap kali memperingati peristiwa-peristiwa ini, kita tidak terlepas daripada watak-watak utama para sahabat yang cemerlang, berkorban jiwa dan raga, harta mahupun kaum keluarga. Mereka adalah potret generasi khairun ummah, yakni umat terbaik, generasi model tauladan dan generasi Rabbani yang perlu menjadi contoh sepanjang zaman. Malah apa yang lebih mengagumkan, penghijrahan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat merupakan satu rakaman peristiwa sejarah yang tidak pernah berlaku pada mana-mana umat terdahulu maupun tamadun sebelumnya. Ini adalah sebuah keajaiban iman yang ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri para sahabat yang bukan sahaja sanggup berhijrah, meninggalkan ahli keluarga, bahkan sanggup memerangi ahli keluarga sebelum iman mereka dan sebelum beriman bila mana Islam terancam. Memetik ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-100. Allah berfirman, barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahala di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, meskipun dalam rasa kegusaran hati dan tidak tenteram jiwa dek kerana pandemik semasa yang melanda, dapat kita sama-sama berkumpul pada hari ini meskipun tidak secara bersemuka seperti kelazimannya. Namun sudah cukup baik bagi semua kerana diizinkan untuk berada dalam majlis ceramah penuh barakah sempena awal Muharram 1443 Hijrah. Pada tahun ini, tema Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti telah dipilih dengan bersandarkan kepada 3 paksi utama iaitu takhafah, iaitu keilmuan, ruhaniyah, keagamaan dan dakwah. Bertepatan dengan perkataan manhaj, yakni perkataan dalam bahasa Arab yang bawa maksud jalan yang jelas dan terang. Manakala Ibnu Manzur memecahkan perkataan Rabbani kepada 3 definisi utama, iaitu manusia menyembah Allah, manusia memahami ilmu ketuhanan dan orang yang beramal dengan ilmunya. Maka gabungan manhaj Rabbani, yakni manusia yang mempunyai kefahaman ilmu dan hubungannya yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang jelas dan terang, pastinya mampu melahirkan segolongan ummah yang berkualiti kelak insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah
Bersama-sama kita pada malam ini untuk sesi perkongsian ilmu sempena awal Muharram 1443 Hijrah adalah Al-Fadil Ustaz Haji Dahrum bin Haji Ismail. Maka bolehlah kiranya saya perkenalkan serba sedikit tentang penceramah kita pada malam ini. Al-Fadil Ustaz Haji Dahrum bin Haji Ismail merupakan anak kelahiran Kampung Lambar, Labu, Negeri Sembilan. Tak jauh rupanya dari Sendayan, jiran kita saja. Ya. Namun pada tahun 1970 beliau telah berhijrah ke negeri Pahang dan membesar di sana. Pada tahun 1985 beliau berhijrah ke negeri Selangor sebagai seorang mahasiswa dalam bidang pengajian Al-Quran dan Sunnah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Memulakan kerjaya sebagai seorang pendidik pada tahun 1989 di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Talib Karim dan seterusnya pada tahun 1991 di Sekolah Tinggi Melaka. Al-Fadil Ustaz pernah menjawat jawatan sebagai penolong pengarah kurikulum di Jabatan Pendidikan Negeri Melaka pada tahun 1998. Tahun 2010 beliau dilantik menjadi guru penolong kanan 1 di Sekolah Menengah Tahfiz Al-Quran bermula tahun 2016. Beliau dinaikkan pangkat menjadi pengetua di Sekolah Menengah Agama Al-Ahmadi dan terus meneruskan khidmat sebagai pengetua kini di Sekolah Menengah Agama As-Sayyidah Khadijah Merlimau Melaka. Al-Fadil Ustaz mempunyai 5 orang anak, 3 orang menantu dan 6 orang cucunda tercinta. Bermula pada tahun 1989 sehingga kini, beliau menabur bakti penuh setia di negeri jiran kita Melaka Bandaraya Warisan Dunia. Beliau berhasrat untuk bersara pada tahun 2024 dan pulang ke negeri kelahirannya, Negeri Sembilan, insya-Allah. Betul lah kata pepatah Melayu, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik balik ke tempat sendiri, ya Ustaz? Maka untuk tidak membuang masa, dipersilakan Al-Fadil Ustaz Dahrum bin Haji Hashim untuk menyampaikan tazkirah sempena Ma'al Hijrah 1443 Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis yang saya hormati, yang bahagia, Tuan Haji Syafi'i, Haji Makno, Ketua SMK dari Sendayan, ya. Yang bahagia Tuan Ketua Sektor, minta maaf tak sempat tulis nama, ya. Tuan KPPK, Tuan PPD, ya. Pegawai, tuan-tuan dan puan pengetua sekolah-sekolah menengah 9 bersempat hadir pada malam ini, pengurusi PIBG sekolah, semua guru-guru, semua ibu bapa, anak-anak didik SMK Pedas Seri Sendayan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama menyambut kehadiran tahun baru Ma'al Hijrah. Cuma saya nak betulkan sikit saja, tak tahu silap saya ke atau Pusi sebut tadi nama saya Haji Dahrum bin Hashim. Ya, saya Hashim bukan Ismail. Okey, tak apa, mungkin silapan teknikal kot, ya. Baik, daripada apa yang disebutkan tadi, asalnya saya memang daripada Negeri Sembilan, ya. Lahir di Negeri Sembilan tapi mengikut orang tua berhijrah, ya. Umur 6 tahun, 7 tahun berhijrah ke negeri Pahang, ya. Felda juga, tapi masa itu Sendayan belum buka lagi, ya. Jadi Felda di Pahang, kemudian belajar sampai sekolah menengah dan akhirnya berhijrah ke Selangor untuk menjadi mahasiswa. Selepas itu berhijrahlah, ya, ke Melaka, sebagai guru, sebagai ustaz lah, di Melaka. Dan di Melaka itu dah banyak sekolah juga saya berhijrah, ya. Jadi
Jadi banyaklah pengalaman-pengalaman yang kita dapatlah hasil daripada hijrah. Kalau orang kata hijrah itu membawa kepada perubahan, memang betul lah tuan-tuan. Kalau kita nak berubah, kita kena berhijrah. Kita kena mencari pengalaman yang baru. Kadang-kadang ada guru-guru yang menangis depan kita, kata, "Ustaz, tolonglah, saya tak nak pindah. Saya suka sekolah ni." Tapi bila kita kata dengan cikgu tu, "Saya ni dah 6 sekolah pindah. Saya ikut je. Tak ada masalah pun. Awak baru 1 sekolah pindah, dah tu masalah." Sepatutnya kita kena redha. Bila diarahkan, pergi. Kerana barangkali mungkin akan memberi sesuatu perubahan kepada diri kita bila kita dipindahkan ataupun digerakkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, setiap tahun kita menyambut tahun Ma'al Hijrah ataupun awal Muharram, ataupun kita menyambut sambutan tahun baru Islam, semua itu adalah berkaitan dengan hijrah. Berkaitan dengan hijrah. Apakah intipati yang boleh kita dapat daripada Ma'al Hijrah itu? Kita sering dikaitkan dengan perubahan. Sedangkan hijrah yang kita faham di sini ialah perpindahan ataupun perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masihi. Selepas 12 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rasul. Jadi perpindahan atau perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah dinamakan hijrah. Dinamakan hijrah. Maka kita mengambil sempena tahun baru dalam Islam, iaitu awal Muharram, ialah sempena penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bila melihat kepada hijrah, maka kita melihat akan perubahan yang berlaku. Orang sekarang sebut urbanisasi. Urbanisasi, dari kampung ke bandar. Itu pun hijrah juga. Sekarang ni kita sebut pula norma baru. Norma baru. Norma baru itu pun hijrah juga. Dulu tak pakai mask, sekarang mask. Dulu boleh berkumpul, sekarang tak boleh berkumpul. Itu norma baru. Pun boleh kita anggap ialah penghijrahan juga, iaitu sesuatu yang berubah. Barangkali perubahan itu sama ada dari segi amalan, dari segi tingkah laku, dari segi pandangan, dari segi pemikiran, dari segi penulisan, dan apa jua perubahan yang membawa kepada lebih baik daripada sebelum. Itu yang dikatakan intipati hijrah yang sebenarnya. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita mengambil peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah, dan kita melihat bagaimana perubahan-perubahan yang berlaku hasil daripada peristiwa hijrah. Bila ada hijrah, apakah perubahan itu? Itu kita nak tengok. Orang kata berhijrah, kita akan dapat perubahan yang lebih baik. Jadi kita lihat sejarah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perubahan-perubahan yang kita nampak. Lepas itu kita kaitkan dengan keadaan semasa kita. Yang kita lihat dalam sejarah Islam, bila berlaku penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat agama Islam diterima oleh kebanyakan manusia. Sebelum ini 12 tahun Nabi berdakwah di Mekah, banyak tentangan-tentangan daripada kaum Quraisy. Mereka yang memeluk Islam dibunuh, mereka yang memeluk Islam ditepikan, dipulau. Mereka yang memeluk Islam akan dihina dan sebagainya. Sebaliknya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam diarah untuk berhijrah,
masyarakat Islam di Madinah bertambah ramai. Nampak di situ bahawa Islam itu berkembang. Bukan saja di Mekah mungkin sukar, tetapi di Madinah dia berkembang luas. Dan kita nampak inilah hikmah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Islam dapat disebarkan. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan sekalian, Islam bukan saja tersebar di Madinah, bahkan Islam tersebar di Mekah. Selepas peristiwa hijrah itu, Islam tersebar di Mekah tanpa pertumpahan darah. Hebat tuan-tuan, peristiwa hijrah tadi menyebabkan Islam berkembang tanpa pertumpahan darah. Dan akhirnya seluruh tanah Arab itu percaya diislamkan, ataupun dengan kata lain orang Islam semakin bertambah dan pendakwah-pendakwah semakin ramai, dan semua orang berusaha untuk mengembangkan agama Islam, bukan saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat tuan-tuan. Bagaimana hijrah itu memberi perubahan kepada syiar Islam. Kita nampak dekat situ, dan ini disebut disebut dalam Al-Quran bagaimana tugas dan tanggungjawab kita sebagai umat untuk menyebarkan dakwah Islam ini kepada mereka yang memerlukan. Seperti mana dalam ayat Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahu a'lam. Yang bermaksud wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh orang buat baik, mencegah orang buat kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, kita ni adalah umat yang terbaik, yang mana hendaklah ada di kalangan kita yang menyuruh orang lain buat baik. Setiap di kalangan kita ni mesti ada manusia atau kumpulan yang menyuruh orang buat baik. Maka sebab itu peranan orang yang nak buat baik ini bukan saja pada golongan orang agama. Tuan-tuan dan puan juga mempunyai peranan untuk menjadi umat menyuruh manusia kepada kebaikan. Tuan-tuan PPD, tuan-tuan pengetua, tuan-tuan ketua sektor PPPK, mereka adalah umat yang terbaik untuk menyuruh orang buat baik, menyuruh manusia buat baik dan mencegah manusia buat kemungkaran. Tugas kita di dunia ni dua saja yang Allah suruh, iaitu al-amru bil ma'ruf wa yanhau 'anil munkar. Suruh orang buat baik, cegah orang buat kemungkaran. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak ajak orang buat baik ni nak mudah. Nak cegah orang buat jahat ni nak mudah. Barangkali mungkin mengajak orang buat baik mudah. Mudah. Contohnya, marilah kita solat berjemaah, ajak buat baik. Ataupun jomlah kita bersedekah, ada duit, tolonglah orang yang tidak mampu. Itu ajak orang buat baik. Mungkin mudah, ataupun marilah kita ikut SOP, ajak orang buat baik ikut SOP. Jom kita ambil vaksin, kan? Mudah.
Tapi nak mencegah ni sangat sukar. Nak mencegah tu sangat susah. Contohnya kalau kita kata jangan berkumpul ramai-ramai. Manusia semacam je berkumpul, demonstrasi lagi. Kan? Kita dah cegah, tapi dia nak buat juga. Samanlah berpuluh ribu pun dia tetap buat juga. Macam tu, macam mana nak mencegah? Ya? Jadi susah nak cegah orang sebab dia akan melawan. Dia akan melawan. Kita suami isteri pun tuan-tuan, maaf cakap. Kan? Kadang-kadang suami cakap baik, isteri cakap tak baik, tinggi suara. Suami kata dah lah tu, tak baik tinggi suara dengan suami, berdosa. Ustaz-ustaz cakap, siapa yang berkasar dengan suami, neraka tempatnya. Apa isteri jawab? Abang ingat abang seorang nak duduk syurga. Abang seorang jadi orang syurga. Jadi kita nak jawab macam mana tuan-tuan? Padahal tu kita nak mencegah tu. Tetapi orang tak boleh terima. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak semua orang semua buat baik je lah. Kalau nak mencegah ni kena hati-hati. Kadang-kadang dengan sedikit punca menyebabkan kita boleh bergaduh. Jadi bagaimana kita nak mengambil iktibar daripada hijrah tadi? Nak jadi manusia yang berkualiti, umat yang berkualiti. Kalau kita tengok tadi kesan hijrah, dakwah berkembang, Islam tersebar, kota Mekah ditawan tanpa pertumpahan darah. Hebat hijrah itu tuan-tuan. Ini dikatakan kualiti. Kualiti kita berdakwah sehingga kan Islam itu berkembang. Jadi kalau kita nak merasakan perubahan, seharusnya kita kena berhijrah. Seharusnya kita kena berhijrah. Orang kata lagi banyak sekolah lagi bagus. Tuan Pengetua Syafi'i lagi banyak sekolah daripada saya. Saya pindah waktu sekolah jadi Pengetua baru 2 sekolah. Tuan Haji Syafi'i mungkin lebih lagi. Dia hebat. Saya baru 2 sekolah tuan-tuan. Tapi kalau boleh sebelum saya nak bersara ni, saya nak 1 sekolah lagi. Nak hijrah lagi 1 sekolah. Tak apalah bagi saya sekolah yang paling teruk pun tak apa. InsyaAllah kita bila berhijrah ni, kita akan bantu mana yang kita mahu. Jadi kalau tuan-tuan tengok kehidupan seperti yang disebut pada daftar saya tadi, daripada Negeri Sembilan pergi ke Pahang pergi Selangor pergi Melaka, itu satu penghijrahan dari sudut untuk mencari ilmu. Kadang-kadang saya berdua dengan cikgu saya tuan-tuan. Saya kat sekolah tak cakap Negeri Sembilan. Susah nak cakap Negeri Sembilan sebab tak ada geng. Kalau jumpa Haji Syafi'i mungkin boleh cakap Negeri Sembilan. Tak ada geng. Saya cakap dengan cikgu saya ni berhikmat banyak negeri. Dah 12 negeri saya kata. Berapa terkejut. Betul ke Ustaz 12 negeri? Betul. Yang pertama Negeri Sembilan. Lepas tu negeri ke-10 ke Pahang. Negeri 11 Selangor. Negeri ke-12 Melaka. 12 negeri. Negeri 9 daripada banyak. 9 negeri daripada gurau je lah. Tapi nak beritahu bahawa untuk kita percaya, kita mesti berhijrah, tak boleh duduk satu tempat. Tu dia. Dulu zaman saya kecil-kecil tuan-tuan, duduk di Labu. Di Lambar ni, ada kampung Lambar. Labu. Lambar, Labu. Dekat tu dengan Sendayan tu. Dulu pekan yang paling hebat di Labu tu ialah nilai. Nilai, nama nilai tu baru lagi tuan-tuan. Nama lama dia Separut.
Dia macam Madinah lah. Madinah nama lamanya Yathrib. Selepas Nabi berhijrah namanya Madinah. Nilai itu tuan-tuan, baru ni je nama nilai sebab dia bernilai. Dulu separut. Separut ni sama ada separuh ataupun sepengrut. Tak tahulah yang mana satu. Separuh ke sepengrut? Wallahu a'lam. Tapi orang panggil separut. Di mana separut? Itu dia. Ya. Separut tu sama ada sepengrut ataupun separuh. Separuh kedai, separuh rumah, itulah. Saya tak tahu. Tapi dulu yang hebat dia nilai. Bila mak kata besok nak pergi nilai naik bas, malam tu tak tidur tuan-tuan. Punyalah seronok dia nak pergi nilai. Badannya naik bas je. Oh, coba orang Sembilan panggil, coba pun nak. Tak pergi separuh. Dan nak naik bas. Tak tidur malam tu. Tapi bila kita dah berhijrah ke banyak tempat, bila balik kampung nak pergi nilai pun tak nak. Nampak? Kita nak pergi nilai, bawa anak pergi nilai tak nak. Nilai 3 nak pasal dia dah masuk Selangor. Nilai 3 dia nak pergi. Pasal dia masuk Selangor. Jadi kita dah banyak pergi banyak tempat. Jadi tempat yang kita seronok dulu dah tahu apa seronok. Sebab kita telah berhijrah. Telah berhijrah. Maka kita pergi banyak tempat, lagi banyak tempat hijrah, lagi banyak pengalaman yang kita peroleh. Maka sebab itu kita nak meningkatkan kualiti kita. Contohnya sebagai guru, kenalah banyak berpindah. Sebagai guru, sebagai pengetua, sebagai pentadbir, sebagai PPD besok dia naik ke jabatan, ketua sektor dia naik jadi timbalan pengarah contoh, jadi dia fikir naik ke timbalan pengarah naik pengarah pula pindah sana. Terpaksa kerana itulah dikatakan penghijrahan. Kita kena akui bahawa berpindah itu adalah satu proses untuk kita belajar mempertingkatkan lagi pengetahuan dan pengalaman. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita berpindah, kita akan berjumpa tempat yang baru. Kita akan belajar senario ataupun keadaan yang baru. Maka semakin lama kita jadi semakin matang. Dan semakin bertambah pengalaman kita, bertambah ilmu kita, bertambah kualiti kita. Dan kita akan jadi manusia yang terbaik. InsyaAllah. Kita akan jadi manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kamu adalah sebaik-baik umat, Allah kata, yang dilahirkan untuk manusia, dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia membuat kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ada 3 ciri orang yang terbaik. Pertama, mengajak orang buat baik, cegah orang buat mungkar, wa tu'minuna billah, mengajak orang beriman kepada Allah. Contoh malam ni lah kita ajak tuan beriman. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Sekiranya berimanlah ahli-ahli kitab itu, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhum
humul fasiqun. Dan sebahagian daripada mereka beriman dan sebahagian lagi fasik. Ya. Bila kita mengajak orang buat baik, mencegah orang buat jahat dan mengajak orang beriman pada Allah, tak semua orang akan ikut, tuan-tuan. Daripada ayat ini. Bahkan kalaulah sebahagian ahli kitab ikut, itu adalah baik pada mereka. Orang yang dengar tadi ikut, itu adalah lebih baik pada mereka. Tapi sebenarnya minhumul mu'minuna, sebahagian saja yang ikut, sebahagian saja yang beriman, sebahagian saja yang beriman, wa aksarumul fasiqun, tapi kebanyakannya fasik. Tapi kita jangan kecewa, tuan-tuan. Kita jangan kecewa. Ya, kalau kita menjalankan tugas kita dengan amanah, dengan ikhlas, insya-Allah, ya, balasannya pun Allah akan beri dengan ganjaran yang di luar dugaan. Ya, tapi kita mesti melaksanakan tugas kita itu, ya, mengikut peraturan SOP yang telah ditetapkan. Ya. Kalau pengalaman saya, tuan-tuan, saya mengajar di sekolah lelaki. High school tu terkenal pelajar lelaki lah. Pelajar yang kata orang pandai, tapi jahat pun pandai juga. Dia sambung. Ya? Jadi kita mengajar budak lelaki. Kemudian pergi jabatan, turun sekolah balik, sekolah tahfiz budak lelaki juga. Kemudian mengajar di Ahmadi sebagai pengurus, pun pelajar lelaki juga. Kemudian baru tahun lepas dihantar ke sekolah nombor 5, semua pelajar perempuan. Jadi bayangkan, tuan-tuan, kita mengajar sekolah lelaki dengan ketegasan, dengan garang dan sebagainya. Tapi bila kita dihantar ke sekolah perempuan, kita tak boleh garang macam dulu. Hantar sekolah perempuan, kita jadi lembut pula. Itu yang pelik, tuan-tuan. Dia jadi lembut. Ya, benar lembut. Anak-anak perempuan tak boleh kasar, tak boleh garang. Dia ni dicipta daripada tulang sulbi. Orang lelaki. Tulang sulbi ni dia bengkok. Kalau kita keras, terpaksa dia akan patah. Kalau kita biarkan, dia akan sentiasa bengkok. Sebab itu kita kena pandai mendidik manusia, ya, mengikut ruang lingkup keadaan dia. Perempuan kena lemah lembut. Itu sebab orang kata perempuan selalunya menang. Kan? Perempuan selalunya menang. Orang lelaki kalah berlaku. Yalah, orang lelaki beli beras je. Orang perempuan masak beras. Jadi dia menang. Tak apa. Bila kita dah pergi sekolah berubah jantina di tempat, kita dah rasa perubahan. Perubahan untuk cara kita mentadbir urus sekolah yang majoritinya perempuan dengan mentadbir urus sekolah yang majoritinya lelaki. Perbezaan sangat-sangat besar. Sebab itu saya kalau ditukarkan lagi sekali sebelum pencen, saya tak nak sekolah lelaki, saya nak sekolah perempuan. Sebab saya tak boleh nak ubah lagi dah untuk macam mana saya mentadbir sekolah lelaki. Ya. Jadi tuan-tuan, itulah dikatakan perubahan. Ya. Kalau kita nak bawa perubahan, kita kena tahu bahawa tidak semestinya perubahan yang kita bawa itu diterima pakai oleh semua orang. Minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sebahagian saja yang beriman, sebahagian lagi fasik. Tak ikut. Jadi kita kena sedar dalam keadaan ini, apa saja perubahan yang kita nak buat, bukan semua orang boleh ikut. Tidak semua. Ya? Tetapi dalam keadaan kita melakukan perubahan, Allah akan bantu kita. Allah akan bantu kita. Percayalah tu. Ya? Kalau ikut sejarah saya mengajar sekolah lama, sekolah di Mutbah yang pertama di Ahmadi. Ya, cerita je lah bagaimana saya buat perubahan. Ya. Sekolah itu GPS-nya daripada 6 dan 5 saja. 6 ke 5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.4, 5.3, begitulah. Ya. Jadi bila kita sampai ke sekolah itu, first kita akan tengok pencapaian GPS sekolah. Jadi bila kita tengok pada 5.6 masa itu, ya, apakah kita punya matlamat, kita punya wawasan,
Kalau saya nak jadikan sekolah itu pada 4, bawah pada 5. 4.9 pun tak apa. Jadi bila saya cakap dengan cikgu saya nak, selama saya mengajar berada di sini, saya nak capaian sekolah ni bawah pada 5. Paling tidak pun saya nak 4.9. Tuan-tuan tahu apa cikgu cakap? Mana boleh Ustaz? Sekolah kita paling baik pun 5.3 kosong. Ustaz nak bawa 4.9, mati kami Ustaz. Mati tuan-tuan. Cikgu punya kata mati, saya pun dah takut. Mati kami sebab 5.3 tu paling baik tu pun dah 3 tahun lepas. Lepas tu dia naik balik, dia turun lah 5.6, 5.7. Jadi Ustaz nak bawa 4.9, mati kan? Saya jawab senang. Saya kata, kita ni kalau nak minta pada Tuhan syurga, kita nak syurga apa? Dia kata syurga Firdaus. Syurga Firdaus itulah syurga yang paling tinggi. Layak ke kita masuk? Hanya syurga Firdaus tu untuk para wali, para rasul, para nabi. Layak ke kita masuk? Tak layak. Tapi kenapa kita minta Firdaus? Pada saya kalau dapat syurga bawah pun okey lah. Jadi syurga, bukan neraka. Betul? Tetapi kita minta Firdaus dengan harapan tak dapat Firdaus pun syurga tengah-tengah. Syurga juga, tapi lebih tinggi daripada syurga bawah. Betul? Kita ni umpama membaling buah yang ranu, satu pokok yang ranu daripada atas sampai ke bawah. Kalau kita nak dapat buah, kita baling yang bawah ke yang atas? Orang kata baling yang bawah, dapat buah. Kalau baling tak kena, dapat tak? Tak dapat. Tapi kalau kita baling yang paling atas, tak kena, dia kena kat tengah, jatuh juga buah. Betul? Jatuh juga. Kita nak baling atas, tapi bukti kita tu tak sampai, kena kat tengah je. Berderet buah jatuh. Kalau kita baling bawah, kalau kena dapatlah, kalau tak kena, tak dapat. Jadi saya nak 4.9. Kalau tak dapat 4.99. Saya cakap itulah. Mati Ustaz, mati. Tak apalah. Awak mati tak apa, jangan saya mati. Lepas tu, saya rancang tuan-tuan. Saya buat perubahan, saya buat program, macam-macam lah program tu. Saya buat. Akhirnya tuan-tuan, bertahun masa saya ambil. Akhirnya, result keluar bukan 4.9. Tuhan bagi saya 4.6 tuan-tuan. 4.6 bukan 4.9. Atas usaha kita buat program penambahbaikan, ada perubahan dan sebagainya. 4.6. Saya tanya cikgu saya, ada siapa yang mati tak? 4.6. Sebab dia kan kata dulu, mati kan. Bila kita dapat 4.6, saya tanya, ada siapa yang mati? Tak ada. Alhamdulillah. Nampak tuan-tuan? Tuhan bagi kita lebih baik daripada yang kita nak. Kita nak 4.9, tapi Tuhan bagi lebih baik 4.6. Tempat ganjal besar, wang PPD, tempat ganjal besar, mak bapak, ganjal semua. Tak pernah kita capai, kita boleh capai. Lepas tu kita teruskan program, teruskan tahun berikutnya dapat 4.4. Makin baik lagi. Maknanya boleh tuan-tuan kalau kita nak membuat perubahan sesuatu. InsyaAllah boleh. Tapi dengan syarat kita jujur kerana Allah. Jujur kerana Allah. Itu antara pengalaman lah di mana perubahan yang saya buat di sekolah lama. Bila kita pindah ke sekolah baru ni pula, saya melihat prestasinya 3.2. Saya meletak situ 3.2 dan target sekolah 3.0. Jadi macam biasalah, saya pun cakap juga macam biasa, saya nak bawah pada 3. 2.9 pun tak apa. Saya cakap dengan cikgu saya, 2.9 pun tak apa. Dia kata, Ustaz, rekod kita terbaik 3.2. Ustaz nak bawa bawah pada 3, saya rasa susah Ustaz. Cikgu, dia punya pemikiran dia belum berhijrah, dia tak tahu. Sangat susah Ustaz, pasal kita rekod 3.2. Sebelum ni 3.35, 3.35, 3.4, 3.2 paling baik.
3.01 tu, 3.0 tu kira bagus tu Ustaz. Tak, saya nak bawah pada 3. Sekurang-kurangnya 2.9. Dah tak nak dapat ikut jugalah, tak adalah kata nak mati. Ikut juga, ya. Ikut jugalah pengetua ni, ya. Ikut juga, ya. Oleh kerana pandemik ni tuan-tuan, pandemik 2020 saya dah ada kat sekolah tu. Pandemik, kita teruskan juga program-program yang kita buat di sekolah lama, kita bawa. Ya. Akhirnya keputusan keluar baru ni 2.55 tuan-tuan. 2.55 itu pandemik tu. Ya. Pelajar kita banyak yang PDPR waktu pandemik 2.55. Meletup lagi sekolah tu, sejarah. Sejarah. Meletup sekolah tu dengan 2.55. Jadi saya melihat di sini ialah setiap perubahan yang kita nak bawa itu mesti kita kena sesuaikan dengan keadaan kita di tempat itu. Bagaimana cara kita merancang, bagaimana cara kita mengubah suasana, bagaimana cara kita menarik klien kita. Klien kita ni tuan-tuan bukan anak murid saja, cikgu kita, pekerja kita, untuk sama-sama untuk melakukan perubahan. InsyaAllah bila kita buat sesuatu yang luar biasa sedikit dengan amalan-amalan yang terdahulu, InsyaAllah keputusannya akan lebih baik. Ya, nah, saya ada satu kata-kata yang saya beri pada cikgu, iaitu jika kita inginkan kejayaan yang tidak pernah kita capai, kita kena buat sesuatu yang belum pernah kita buat. Itu kata-kata saya. Kalau kita nak berjaya, kalau kita nak mencapai kejayaan yang belum pernah kita capai, kita kena buat sesuatu yang belum pernah kita buat. Maknanya, saya membawa satu program, suatu aktiviti, suatu rancangan yang orang lain tak buat, kita saja yang buat. Dan Alhamdulillah dengan kata-kata itu, keputusannya sangat positif. Maka sebab itu tuan-tuan, di mana kita pergi, kita mesti membawa perubahan. Kalau kita berada di sekolah, kita berada di jabatan, kita berada di PPD, kita berada di mana-mana, kita mesti adalah, kita sebagai ejen perubahan, kita mesti membawa perubahan. Berjaya tidak berjaya itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berjaya, Alhamdulillah. Tak berjaya, terserah pada Allah. Tapi niat kita mesti, kita nak melakukan perubahan. Dan bagaimana perubahan itu, kita kena rancang. Maka sebab itu tuan-tuan, untuk kita menjadi seorang yang terbaik, seorang pemimpin, seorang pentadbir, seorang guru, untuk kita jadi yang terbaik, kita mestilah menjadi 3 perkara ni kita jangan lupa. Dia banyak, kita ada 3 perkara malam ni. Kesempatan saya sampai pukul berapa? 10.30. Pukul 10.30 pukul 10 Tuan Haji Syafiq. 10.30. Boleh. InsyaAllah. 3 perkara yang kena ada pada diri kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang, ialah semua orang pemimpin lah, guru pemimpin kan. 3 perkara yang mesti ada pada kita. Yang pertama ialah kita mesti jadi seorang yang bijak mengurus. Tak kira lah PPD ke, PPT ke, pengetua-pengetua. Yang pertama, kita mesti seorang yang bijak mengurus. Ataupun kita kata jadi pengurus yang terbaik. Pengurus yang terbaik ini tuan-tuan bukan setakat mengurus orang-orang di bawah. Pengurus terbaik ini segalanya, dia mesti pandai mengurus diri dia. Kalau pengetua selekeh je, pakai baju pun 3 hari tunggulah baju dia, orang pun tak pandang kita. Pengetua kena smart. Smart, kena kemas, kena handsome, tak apa. Kita sebagai pengetua, pemimpin kan, kita jadi yang bijak mengurus. Kita kena pandai mengurus masa. Pengetua datang lambat, nak cikgu berhati je. So kita marah cikgu datang lambat, dia kata bos pun datang lambat 2 kali 5 kita kena pandai mengurus diri. Kita kena pandai mengurus orang bawah kita.
Tuan-tuan kena ambil satu khusus tajuknya How to Manage Your Subordinate. 3 jam. Kena ambil khusus tu. How to Manage Your Subordinate. Bagaimana kita mengurus orang bawah. Tuan-tuan juga pandai mengurus bos tuan-tuan. Cikgu ya, Ketua PPD, jabatan. How to Manage Your Boss. Kena ambil tu. Khusus tu, 3 jam. How to Manage Your Boss. Kita mengurus orang bawah, kita mengurus orang atas. Sebab itu ada kata-kata yang mengatakan kalau kita bertengkar dengan bos kita, walaupun kita betul, hubungan kita dengan bos dah jadi tak betul. Betul tak? Kita bergaduh dengan bos kita, walaupun kita betul, hubungan kita dah tak baik dengan bos kita. Kita bergaduh dengan pelanggan kita. Kita ni jual barang, gaduh dengan pelanggan kita. Walaupun kita betul, kita sudah kehilangan pelanggan kita. Kita bergaduh suami isteri. Walaupun isteri betul, tapi kasih sayang suami dah berkurangan. How to manage your boss? Kita kena bijak mengurus orang atas kita. Dan kita kena bijak mengurus orang bawah kita. Begitu juga seorang suami, bagaimana dia nak menguruskan ahli keluarga, anak isteri dia ataupun isteri-isteri dia. Itu yang banyaklah Syafi'i yang ramai. Bagaimana dia mengurus isteri dia, bagaimana dia mengurus anak-anak. Ada kes seorang suami itu, dia marah isteri depan anak. Ini tak patut betul. Tengah makan, marah isteri. Mak kau ni, kalau bapak tak suruh mandi, 4 hari tak mandi. Asyik berkemban dengan budak Cina. Marah isteri depan anak-anak. Isteri malu tak? Malu, tapi tak berani nak jawab. Si suami pun berletih lah. Buatlah cantik macam Era Fazira kau. Macam Siti Nurhaliza kau. Ini tak ada. Orang asli lagi cantik. Dia marah isteri. Kan? Isteri marah tak? Mestilah marah. Tapi dia tak berani marah depan suami. Bila dia marah tuan-tuan? Dia marah bila suami pergi kerja. Suami pergi kerja, dia panggil anak dia. Anak ada 10 orang. Mari kau semua, kau dengar bapak kau cakap tadi. Dia nak mak cantik, tapi duit tak bagi. Tiap bulan kain batik murah RM10 satu. Mana tak boleh beli? Ini yang mak berkemban. Pasal bapak kau tak kasih duit, beli yang cantik-cantik sikit. Bedak ke apa ke? Ni mak berkemban. Pasal kain batik bapak kau bagilah ni. Nampak? Dia tak puas hati lagi tuan-tuan. Dia cakap lagi. Kau tengok mak berkemban. Ni mak berkemban. Ni mak lepas lahir 10 anak. Ustaz Syafiq. 10 anak mak berkemban. 10 anak mak lahirkan. Kalau mak tak berkemban, agak-agak apa nak mak boleh lahirkan? Dia tanya anak. Berkemban 10 anak tuan-tuan. Kalau tak berkemban, berapa anak lagi? Kau tanya bapak kau. Semua bijak pandai bapak kau. Dia marah bapak kan. Jadi kita tak pandai mengurus sebenarnya. Kesilapan kita ialah kita tak pandai mengurus keluarga kita. Jadi bagaimana kita nak bijak mengurus, kita kena belajar. Yang kedua, kita kena jadi seorang yang bijak memikir. Maknanya kita kena jadi ahli fikir. Al-fikru bis-sa'ah khairun min salati sanah. Berfikir satu saat itu lebih baik daripada solat sunat 1 rakaat. Tuan-tuan berfikir. Kita diuruskan, diberikan oleh Allah otak untuk berfikir. Bagaimana kita nak merancang sesuatu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itulah hijrah. Berhijrah. Bagaimana kita nak buat sesuatu lebih baik. Kalau keputusan SPM tu GPS nya lebih baik. Sedangkan budaknya tak sama. Budaknya berbeza. Bagaimana kita nak buat sesuatu? Fikir. Kita kena fikirkan bagaimana untuk selesaikan masalah yang berlaku sesama kita di sekolah. Masalah dengan guru, masalah dengan pelajar, masalah dengan pekerja, masalah-masalah yang dibangkitkan.
Mari kita nak fikir, nak selesai. Sebab itu tuan-tuan pun tua, maaf cakap. Ramai pengukur kepala dia botak tuan, tak ada rambut. Tak. Pasal dia berfikir. Siapa dia banyak berfikir. Saya ingat ada seorang ceramah. Dia kata kalau orang botak depan tu maknanya dia suka berfikir. Botak depan, dia belakang dia rambut. Tu memang dia ahli fikir. Kalau ada botak tengah je, depan dia rambut, tapi tengah saja, dia itu bijak pandai. Cek kepala masing-masing. Kalau botak tengah, dia orang yang bijak pandai. Kalau dia botak depan, dia adalah ahli fikir, kuat fikir. Kalau dia botak depan sampai ke tengah, dia fikir, dia pandai. Tu dia. Orang beritahu, saya tak pasti sama dia betul tak betul. Ya? Dia fikir, dia pandai. Tu dia orang botak sampai belakang. Ya? Wallahualam tuan-tuan, maaflah kalau ada kutu-kutu yang botak habis, bukan betul pun, ya, tak ada kajian pun. Mereka berkata begitu sajalah. Ya. Jadi tuan-tuan, kita di sekolah ada masalah. Saya rasa tuan-tuan putua depan saya ada masalah di sekolah, terutama dalam kes. Kalau sekolah saya, kes vaksin. Kes vaksin, saya tak tahulah sekolah Seri Sendayan. Ada guru yang tak nak ambil suntikan vaksin. Ya. Kami kena jawab dengan pengarah, kenapa cikgu dia tak ambil vaksin. Ada kebanyakan guru yang tak ambil vaksin, bukan banyaklah, 3 orang je. Orang agama tuan-tuan. Orang agama. Saya pelik saya tengok orang Cina, saya tanya kenapa you nak sangat vaksin, dia kata takut mati kalau tak ambil. Orang Cina takut mati kalau tak ambil. Orang Melayu kita tanya kenapa tak ambil vaksin, mati kalau ambil. Saya tak tahu yang mana satu yang mati ni, ambil ke tak ambil. Ya? Orang Cina kata tak ambil mati, orang Melayu kata ambil mati. Saya tak tahulah yang mana satu yang betul. Tapi orang agama ni dia lain tuan-tuan. Kita kena takut pada Allah, kita kena serah pada Allah, nyawa ni adalah hak Allah. Ya, kalau nak mati kot, dia kata. Buat apa ambil vaksin? Jadi saya pun jawablah dengan cikgu. Saya kata cikgu, saya ni bukanlah alim sangat beragama ni, tapi tok mati sahibu samahah tu kena cocok. Siapalah kita yang bukan sahibu samahah nak mempertikaikan soal hukum. Kalau mufti kena cocok, kita ikut je lah. Ya? Dengan pandai kita. Ya? Kita duk sibuk kata halal vaksin dengan tak halal ni, apa hal? Ya? Kita ragu tentang halal vaksin ni, apa hal? Kita tak pernah ragu pula halalnya pendapatan gaji kita setiap bulan. Saya kata, cikgu setiap bulan dapat gaji itu halal ke? Dengan BDR dekat rumah, tak payah pergi sekolah. Bangun pagi boleh pukul 8 pagi, atas katil dia pakai baju Melayu dengan ketayak sikit, letak komputer atas riba ataupun atas meja, sambil baring atas katil bagi PDPR online GM dengan budak. Tak pakai seluar, tak pakai kain, pakai selimut je. Pakai seluar dalam ke tidak, tak tahu, atas katil. Lepas tu dah habis, sambung tidur. Satu hari kerajaan bayar RM200. Per bulan RM6,000 dapat. Penuh, tak ada potongan. Halal. Cikgu, halal. Cikgu 200, mutu banyak sikit lah, 400 siapa ni? 400 hari kerajaan bayar. Betul. Habis kita vaksin tak nak. Gaji nak. Pada saya kalau tak nak vaksin, tak payahlah ambil gaji. Ulang balik gaji tu ke PIBG, kami teruskan orang lain untuk mengajar. Bayar duit tu, pulangkan balik gaji tu. Tak payahlah ambil vaksin. Saya cakap. Kamu tak tahu ada pengetua. Kena jawab ke? Biasa-biasa. Ada pengetua yang terpaksa berhujan panas kat sekolah, mengecat tembok sekolah, cucuk tanam pokok dan sebagainya, pelihara binatang, ternakan. Kerana apa?
Kerana dia rasa tugas dia kat sekolah tu tak cukup setakat duduk dalam pejabat sign surat dia sebab PKP. Dia kena buat sesuatu yang lebih kerana kerajaan bayar gaji lebih. Dia lah tukang sapu, kadang pekerja tak datang, dia lah mengecat, dia lah hapus semua. Sebab dia rasa gaji dia tak berbaloi dengan apa yang dia buat masa PKP lah. Jadi dia buat benda kerja tu semua untuk balance antara gaji dan pendapatan. Maka sebab itu kita kena kerja lebih, buat yang lebih untuk kita sama dengan gaji. Jadi kalau kita pertikaikan tentang vaksin sedangkan gaji kita ambil, saya rasa tak relevan. Pulangkan balik gaji senang. Akhirnya semua orang ambil vaksin tu lah. Akhirnya semua cikgu ambil vaksin. Nah, itu kita nak fikir, nak selesaikan masalah bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang terbaik. Yang ketiga ialah kita jadi seorang yang utamakan kasih sayang. Guru mestilah kasih pada anak murid. Cikgu, pemimpin, pentadbir mestilah kasih sayang dengan guru-guru dia dan pelajar dan pekerja dia. Kita mesti ada sifat mahabbah. Sebagai pentadbir yang baik, kasih sayang itu sangat diperlukan. Kerana manusia apabila kita memberikan sifat kasih sayang, mereka akan ingat kita sampai bila-bila. Kasih sayang ni bukan makna perkataan tuan. Bahkan kita dengan memberi kasih sayang dari sudut budi bicara, dari sudut pandangan, dari sudut arahan, semua dalam bentuk mahabbah, bentuk kasih sayang. Kerana orang yang berkasih sayang ini dia orang yang sangat dihormati. Kita tengok Nabi SAW, walaupun baginda dilempar dengan kulit binatang, walaupun baginda dikata dengan pelbagai-bagai perkataan yang fitnah, tapi Nabi tetap sayang orang yang melemparkan tuduhan. Orang yang melemparkan kulit najis dan sebagainya. Nabi tetap berkasih sayang. Dan dengan sifat Nabi berkasih sayang tadi, kita melihat orang-orang Yahudi, mereka memeluk Islam kerana akhlak Nabi SAW. Kerana cintanya Nabi kepada mereka, walaupun mereka adalah jenis manusia yang suka mengata dan sebagainya. Maka akhirnya mereka peluk Islam kerana akhlak. Maka termasuk juga pencinta tadi tuan-tuan, iaitu cinta kepada ilmu pengetahuan. Tuan-tuan sebagai pentadbir, sebagai guru, jangan rasa kita puas hati dengan apa yang telah kita pelajari. Kita kena belajar. Terus merujuk pada mereka yang lebih berpengalaman daripada kita. Belajar daripada mereka. Kita tengok bagaimana Imam Syafi'i ketika dia nak belajar dengan Imam Malik. Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i nak belajar dengan Imam Malik memberikan satu syarat. Imam Syafi'i jumpa anak murid Imam Malik, anak murid Imam Malik beritahu kepada Imam Malik ada orang nak belajar dengan Imam Malik. Jadi Imam Malik cakap, beritahu dia sebelum belajar dengan Imam Malik, dia kena baca buku dia, buku Imam Malik, masa itu buku Al-Um. Ini Imam Syafi'i, bukan Tuan Haji Syafi'i. Imam Syafi'i. Haji Syafi'i pun okey pun. Jadi anak murid tadi pergi jumpa Imam Syafi'i ni, dia kata, tuan guru kata kalau nak belajar dengan dia mesti baca kitab dia. Apa kitab dia? Kitab Al-Um. Beritahu tuan Imam Malik, beritahu tuan guru, kitab dia tu saya dah hafal nampak tuan-tuan. Bijak tak bijak ni Imam Syafi'i. Sebelum dia nak belajar, dia dah hafal kitab tuan guru dia. Hafal, beritahu tuan guru, saya dah hafal kitab dia. Terkejut tuan-tuan Imam Malik. Dia tak pernah jumpa orang yang nak belajar dengan dia dah khatam kitab. Nampak tak hebat ni Imam Syafi'i. Dia hafal dulu sebelum nak belajar. Kita hari ni tuan-tuan, tuan guru datang bawa 3 kitab, bukan main tebal. Kitab dia juga bawa 3 mengajar. Anak murid 1 pen pun tak bawa. 1 pen pun tak bawa. Lek. Oi, andal kau. Tuan guru bawa kitab. Patutnya anak murid yang bawa kitab. Tuan guru tak payah sebab kepala dia.
Tapi guru ni dia ada adab dia, merendah diri. Dia bawa juga kita, bukan pakai pun, tapi dia bawa. Anak murid tak bawa. Punyalah hebatnya anak murid hari ni tuan-tuan. Cukup hebat. Saya tak ngatur tuan-tuan. Ini pengalaman kita. Saya pernah mengajar tuan-tuan sebelum PKP, saya mengajar surau, mengajar masjid. Satu hari saya mengajar kuliah subuh, hari Ahad. Tahulah tuan-tuan hari Ahad, kuliah subuh. Tapi ramai juga. Jadi bila kita lepas main subuh tu, lepas salam-salam, masa tu belum ke PKP. Dia salam-salam, saya tengok ramai orang bangun. Wah, seronok saya. Dia bangun, saya ingat dia nak pergi ke almari tepi masjid, tepi surau tu, nak ambil buku. Saya pengajar. Kitab ni memang ada dekat surau tu. Jadi saya ingat masing-masing bangun nak pergi ke almari tu nak ambil kitab. Rupanya dia bukan ambil kitab tuan. Dia pergi cari tiang. Dia pergi cari tiang dulu. Cari tiang, cari sudut, cari dinding, cari mana-mana yang boleh dia bersandar lah. Jadi kita pun terkejut. Ingat nak ambil kitab. Pokoknya nak bersandar ke dinding. Tapi mereka masih hebat lah sebab nak datang pagi Ahad. Orang lain yang tak datang tu. Kan? Jadi kita sebagai seorang yang nak belajar, kita kena tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Kita suka kepada ilmu pengetahuan, cinta kepada ilmu pengetahuan. Kita galakkan guru kita belajar, galakkan guru kita ambil NPQL, galakkan pelajar kita melanjutkan pelajaran di universiti dan sebagainya. Hari ni ramai pelajar lepas PM tak cikgu. Tak kerja dulu. Belajar setinggi mungkin. Dan kita sendiri buat research, kita sendiri buat kajian tindakan, kita sendiri kena belajar bagaimana untuk menjadi manusia yang cinta kepada ilmu pengetahuan. Jadi 3 konsep ini mesti ada kepada setiap pengurus, setiap pentadbir, setiap orang yang ingin melakukan perubahan, ingin membuat perubahan. Kalau tidak, nanti kita tak berubah, yang lain pun tak berubah. Konsep ini kita kena terima pakai. Bagaimana Imam, boleh sikit lagi siapa ni boleh? Sikit Bagaimana Imam Syafi'i dia berdebat dengan gurunya Imam Malik tentang usaha dan ikhtiar. Nampak? Imam Malik kata kalau sudah menjadi rezeki, dia tak berusaha pun dia akan dapat. Imam Syafi'i kata tidak. Rezeki itu datang bila kita berusaha. Dia berdebat kat situ lah. Imam Malik kata tak berusaha pun kalau ada rezeki kita dia akan dapat. Kita tak berusaha pun nak jadi penceramah. Nak jadi penceramah, nak jadi pengarah, tapi rezeki kita pengarah kita akan dapat. Macam tu. Tapi Imam Syafi'i kata tak. Setiap rezeki itu mesti dengan usaha. Habis setakat itu, Imam Syafi'i pun balik. Imam Syafi'i nak buktikan pada Imam Malik, dia pun masuk bekerja sebagai pemungut anggur. Kutip buah anggur. Daripada pagi sampai petang, upahnya sebakul anggur. Dia dapat. Sebab dia usaha kan. Lepas tu dia bawa anggur tadi pergi jumpa guru dia, Imam Malik. Dia jemput Imam Malik makan. Dia pun cakap dengan Imam Malik, "Tuan, tadi saya cakap, setiap rezeki itu mesti dengan usaha dan saya telah buktikan bahawa saya telah berusaha dan saya dapat buah anggur." Imam Malik sambil dia makan buah anggur, dia pun ketawa. Aku daripada pagi sampai ke malam, awak datang tak putus-putus menuntut ilmu. Aku tak sempat nak pergi mana-mana. Tapi hari ini aku dapat makan rezeki anggur. Nampak tuan-tuan? Nampak? Jadi dia ketawa sesama dia. Maknanya tuan-tuan, manusia ni, dia boleh percaya dengan dua cara. Satu, dia berusaha. Satu, memang ditakdirkan dia ni memang Allah bagi dia kelebihan. Kadang-kadang dia otak jenius, dia tak membaca pun dia dapat nombor 1. Ada orang dia kena belajar siang malam, puasa sunat tak tinggal, sembahyang tak tinggal, sunat pun tak tinggal, duha tak tinggal, baru dia boleh jaya. Ada orang tak ada. Dia tengok cikgu mengajar, balik dia tidur. Besok periksa, nombor 1. Jadi tuan-tuan, kita kat mana?
Kalau saya bukanlah manusia yang macam tu. Saya manusia jenis kena usaha pun dapat. Ya? Jadi kita jangan menyerahkan pada takdir. Kita kalau nak berjaya mesti berusaha. Serah pada Allah boleh kalau itu telah rezeki kita. Tapi yang penting ialah kita mesti berusaha. Ya? Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk menjadi manusia yang berkualiti seperti mana yang disebut tadi, ya, kita kena ubah diri kita dah. Ubah diri kita dan baru kita boleh melihat perubahan kepada orang lain. Ya, ubah cara pendekatan kita, cara komunikasi kita, cara kita bergaul dengan orang ramai, cara kita melayani anak-anak kita, cara kita bersopan santun dengan jaga dengan pekerja kebersihan dan sebagainya. Cara kita melayani semua ibu bapa, klien-klien kita, orang PPD, orang jabatan, siapa saja yang menjadi klien kita, kita kena ada satu cara atau sistem ataupun teknik yang terbaik supaya apa yang kita nak itu akan menghasilkan kejayaan. Ya? Pada saya, semua orang perlu berubah dan semua perkara kita perlu menambah baik atas apa saja usaha kita. Ya? Saya doakan diri saya, Cikgu Syafiee, ya, dan semua guru-guru yang baik, yang ikhlas, ya, Sekolah SMK Pentas Sri Sindayan, dan tuan-tuan tua-tua, ya, yang bersemangat, ya. Mungkin tuan-tuan lebih baik daripada saya, ya. Saya insan biasa saja, ya, dan saya insya-Allah saya beritahu apa ni Musi, ya. Dia kata saya nak pencen besok, saya nak berkhidmat jadi 9, ya. Tak kira ceramah kat masjid, ke Subang, ke pondok, ke mana, ya. Sebab itulah tempat saya, tempat lahir saya, ya. Kalau boleh saya balik 9, ya, untuk berkhidmat di sana lah selepas pencen insya-Allah, ya. Jadi doakanlah, kita sama-sama doakan mudah-mudahan pandemik ini akan berakhir, kita boleh bersama-sama bersuka balik di sekolah, ya, boleh sama-sama meneruskan perjuangan kita, ya. Yang penting ialah apakah yang boleh kita bantu untuk meningkatkan sekolah kita. Ya, jangan fikir apakah sekolah boleh bagi dekat kita. Kita kena fikirkan apakah yang boleh kita berikan kepada sekolah kita. Sudah tentulah kita nakkan kecemerlangan, kejayaan anak-anak, ya. Maka kita layanilah anak-anak kita, layanilah guru kita, layani siapa saja di bawah kita dengan penuh kasih sayang, mahabbah dan sebagainya. Saya minta maaf, ya, Cikgu Syafiee, kalau apa yang saya sampaikan malam ini tidaklah sebenarnya penceramah lain, ya. Negeri 9, ya. Kita ada apa ni? Yang debat apa Ustaz apa? Samsul debat kan? Dia lebih hebat lagi kan? Ramai lagi yang terbaik, ya. Tapi saya terima kasih kepada Cikgu Syafiee kerana ingatkan saya. Rakan saya yang sama buat UKL, ya. Bukan dah 6-7 tahun, ya, Cikgu Syafiee, ya. Jadi masih ingatkan saya dan sudi untuk jemput saya untuk berikan sedikit tazkirah pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan PPD, tuan-tuan pegawai, ya, tuan-tuan guru dan sebagainya. InsyaAllah, ya, kalau ada masa kita jumpa lagi, ya. InsyaAllah doakan yang terbaik untuk saya dan untuk semua. Moga-moga kita akan diberi limpah rahmat oleh Allah dan dikurniakan kesihatan yang baik. Terima kasih banyak-banyak. Saya minta ampun dan maaf. Saya sayang semua. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kira satu perkongsian yang penuh bermakna dan sangat menarik yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz dalam ceramah beliau sebentar tadi. Dalam ayat yang Ustaz huraikan pada permulaan ceramah, terdapat 3 ciri orang yang terbaik. Kalau boleh saya gabungkan ciri ini dengan akronim yang selalu diguna pakai oleh Jabatan Pendidikan Negeri 9, iaitu ABC. Kita ambil peduli. A, ambil peduli tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Dan B, kita bina hubungan yang baik untuk kita berseru ke arah kebaikan seperti yang Ustaz katakan tadi. Dan untuk kita sama-sama mencegah tentang kemungkaran. Dan untuk kita mengajak orang-orang sekeliling kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua bentuk. Maka akhirnya insya-Allah kita akan dapat membina C, iaitu mencipta kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah.
Ustaz juga telah menggarapkan 2 lagi perkara, iaitu untuk kita berjaya kita ada 2 cara. Yang pertama memang direzekikan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, seperti kebanyakan majoriti manusia, kita perlu berusaha, berdoa, bertawakal, dan akhirnya insya-Allah andai kejayaan itu telah ditentukan untuk kita, maka akan direzekikan juga kepada kita. Indah bicara, ilmu dikongsi, jadi iktibar membentuk muafakat. Kisah tauladan tersemat rapi, moga manfaat diiringi berkat. Syukran jazilan ya Ustaz atas perkongsian sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kini majlis menjemput dan mempersilakan Tuan Pengetua Cikgu Syafiee bin Haji Muhammad Nur merangkap pengerusi program pada malam ini untuk menyampaikan sepatah 2 kata. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pengacara majlis Cikgu Nur Syahidah Sadana. Cikgu bahasa Inggeris sebenarnya ni. Teacher nama sebenarnya. Tapi hebat. Alhamdulillah. Rahmat Allah ya. Al-Fadil Ustaz Haji Darum bin Haji Hashim, sahabat saya, pengetua SMB Sayyidiyah Khadijah Malimau Melaka, yang sudi melapangkan masa berkongsi rasa dengan kami di Sendayan pada malam ini. Berdahulu juga terima kasih kepada Ustaz Sahya yang memimpin bacaan doa, dan juga kepada anak anda Syakik yang membacakan ayat suci Al-Quran sebentar tadi. Yang berbahagia Tuan Putra bin Hashim, PKPBD Bahagian Perancangan Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, juga pegawai kanan saya nampak Puan Noresah ada, Dr. Norizah ada, Puan Zuraimah ada, Tuan Amir ada, Tuan Firdaus pun ada, dan kalau saya tak dapat pandang skrin yang besar ni, semua pegawai PBD. Pada Tuan Muhammad Amin Kamisan, KPPK daripada Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan, rekanda saya yang saya hormati, YDP, PIBG, Tuan Haji Muhammad Ridwan Ghazali yang terus sama menyokong program pada malam ini, sahabat saya dan juga tuan baru saya di Polisen, Tuan Kamanizan Tindik, ya, hari-hari melintas Kuala Pilah Polisen, melintas Kuala Pilah Polisen. Terima kasih Tuan atas nama persahabatan. Tuan-tuan bersama juga pada malam ini menyokong kami. Alhamdulillah. Dr. Salim, pengurusi alumni, ibarat jaringan bangunan 4 tingkat sekolah ini. Belakangnya penuh dengan jaringan alumni. Pengurusinya Dr. Salim. Terima kasih Dr. Salim Hassan. Sahabat saya, Tuan Rahman, pengurusi Jawatankuasa Masjid Karyah Kampung Sendayan yang banyak membantu sekolah saban tahun, selain menyediakan ruang dan peluang, juga dengan peruntukan untuk menjana kecemerlangan akademik kita. Ya, wakil-wakil dari MPKK, sahabat-sahabat saya, pengetua-pengetua, khususnya di Sendayan United dan kawasan sekitar Lembah Sendayan, daripada Lengging sampai ke Labu Sahardin, dan juga menganjur kepada Bandar Senayan sampai ke Berita Zapah. Ada sahabat saya daripada Selangor juga ada dekat sini. Ada sahabat saya, Cik Ahmad Apian daripada Jempol pun ada dekat sini, Pelong Kanan. Alhamdulillah. Tentu saya tidak lupakan tuan-tuan, waris-waris ibu bapa yang saya hormati, bersama anak anda putera dan puteri yang mengiringi kami, barisan guru-guru Pelong Kanan, guru-guru pentadbir, guru-guru, rakan-rakan AKP yang sama-sama malam ini berkongsi ilmu di majlis yang sangat bermanfaat ini. Al-Fadhil Ustaz, yang berbahagia Tuan TKPPD, saya tidak akan mengambil masa yang panjang dalam slot ini, sekadar sebagai tuan rumah dengan rasa terharu dan rendah dirinya, sesuai dengan majhad rohani, minhaj rohani, iaitu satu saranan untuk kita melihat perubahan kepada rohani kita sendiri. Kalau dulu kita mungkin agak gopoh, tapi dengan normal baru yang melanda kita, dengan ujian COVID-19 yang Tuhan bagi saban hari-hari ini, kalau dulu kita dengar bas accident paling tinggi pun 40 orang meninggal dunia, hari ini 200 orang, 360 orang. Dulu kita kata 60 orang, Allah, satu bas meninggal dunia. Bila satu kapal terbang jatuh, Allah, 144 orang, 400 orang, sekarang 300.
Hari-hari macam satu kapal terbang terhempas. Jadi dalam kesempatan ini saya sangat bersetuju dengan saranan bermula daripada doa Ustaz Sahya tadi, tazkirah dan ceramah sampaikan oleh Fadil Ustaz, bahawa sebenarnya kita mesti berubah. Kita mesti menganjakkan diri kita seperti mana biasa kita dengar semalam, hari ini dan esok. Semalam telah berlalu, hari ini saat kita untuk bertindak. Esok yang belum pasti. Dan yang apa yang haruskan dalam jiwa kita hari ini sepatutnya lebih baik daripada semalam. Kalau semalam kita dalam Zulhijjah dan sekarang kita sudah masuk dalam Muharram. Dan esok bila fajar menyingsing kita sudah ada satu etikat untuk menjadi lebih baik daripada itu. Jadi marilah sama-sama kita ambil iktibar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz tadi, itu sama-sama kita kongsikan. Sebenarnya kehadiran tuan-tuan pada malam ini khususnya para pegawai daripada JPNS, PPD dan juga PIBG serta pemimpin-pemimpin komuniti juga melambangkan satu pelajaran kepada saya dan rakan-rakan di sekolah. Satu rahmat Allah. Kami merasa dihargai, kami merasakan ini adalah satu kekuatan untuk kami terus memacu kecemerlangan sekolah ini. Sama-samalah kita berdoa. Dan saya bagi pihak jawatankuasa pengelola, bahkan anak-anak buah saya, sekiranya ada kekhilafan dan kekurangan, saya mau menyusun jarinan 10. Memohon maaf dan doakan kami untuk terus maju. InsyaAllah dalam waktu terdekat, saya nak maklumkan pada setiap Jumaat, kita akan meneruskan program kerohanian dan kita bercadang. Kalau minggu lepas kita melibatkan seorang khalifah, guru daripada sekolah menengah Forest High, pada Jumaat akan datang, kita akan bawa pula seorang ustaz daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan teruskan program-program ini di samping tanggungjawab kita menjalankan tanggungjawab dalam perkhidmatan kita semarakkan kerohanian kita. Semoga Muharram 1443 akan lebih baik daripada Muharram daripada tahun 1442. Saya mohon maaf sekali lagi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Bermula daripada Tuan TKPPD, Tuan Putra dan rakan-rakan daripada PPD, termasuk Puan Nuresa, Dr. Izzah, Pak Zuraimah, Cik Ammeh, yang tak dapat saya sebutkan di sini, dan sampaikan salam juga kepada rakan-rakan yang masuk dan keluar sebentar tadi. Saya sangat menghargainya. Rakan-rakan pengetua, rakan daripada jabatan, Puan Taman Nizam, daripada PPD Porison, ibu bapa yang bersama dengan anak-anak, putera dan puteri ayahanda yang ayahanda kasihi. Ayahanda sudahi dahulu setakat ini, sebab selepas ini kita akan dengar pula ucapan yang berbahagia TKPPD Seremban. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua atas ucapan sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, sebagai penutup majlis pada hari ini, majlis berbesar hati menjemput dan mempersilakan Tuan Putra bin Hashim, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Seremban dalam sektor perancangan untuk menyampaikan ucapannya. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam PPD Seremban Peneraju Kecemerlangan. Salam TBC 2.0 ambil peduli Bina Hubungan Cipta Kejayaan. Salam 4I. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima kasih kepada cikgu pengacara majlis, guru bahasa Inggeris. Saya ingat ustazah tadi. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syahya yang memimpin bacaan doa. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Dahrum bin Haji Hashim, Pengetua Sekolah Menengah Agama Syaidah Khadijah Melimau Melaka. Terima kasih Tuan Haji daripada Melaka datang ke Seremban, sudi berkongsi ilmu dengan orang Seremban. Yang berbahagia Tuan Haji Kamal Nizam, Pegawai Pendidikan Daerah Porison, yang sangat prihatin ada sebab Porison ni dia masuk dalam Sendayan United. Terima kasih Tuan Haji Kamal Nizam. Okey, sahabat saya Tuan Aminuddin bin Kamisan, KPPK Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, rakan-rakan saya daripada PPD, Puan Najah Nuresa, Timbalan PD Sektor
pembelajaran dan juga rakan-rakan PPD yang lain yang berusaha Tuan Syafi'i bin Haji Muhammad Noor, Pengetua SMK Felda Seri Sandayan. Tahniah dan syabas kepada Tuan dan juga warga sekolah yang sentiasa prihatin dan saya rasa masih lagi setia. Saya tak dapat nak sebutkan satu-satu lah tuan-puan. Saya tengok jam 10.28. Menghormatilah rakan-rakan. Yang dipertua PIBG Encik Muhammad Rizwan bin Ghazali, tahniah dan syabas atas komitmen Tuan dalam program pada hari ini. Seterusnya pemimpin masyarakat. Saya terlupa rakan-rakan pengetua, rakan-rakan guru besar, sama ada di daerah Seremban ataupun Port Dickson di Lembah Sendayan United, guru-guru guru-guru penolong kanan, guru-guru warga lah, semua warga SMK Felda Sendayan, tuan-tuan dan puan yang dihormati. Salam takzim daripada Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Seremban, Tuan Haji Nur Azam bin Haji Nayan yang tak bersempatan bersama-sama kita pada malam ini. Saya bagi pihak PPD ucapkan tahniah dan syabas lah kepada pihak sekolah yang berjaya menganjurkan program pada malam ini yang sangat menarik. Tahniah kepada Ustaz Haji Dahrum. Saya ingat bukan saja seorang penceramah, malah merupakan ikon lah. Saya nampak ikon. Saya nampak ini, saya rasa bukan perkongsian kali pertama dan terakhir. Ini mungkin kita akan jejak lagi untuk kita sebarluaskan kepada daerah Seremban lah. Saya nampak tadi satu kata-kata yang saya rasa yang ini perlu diamalkan di daerah Seremban terutamanya. Jika kita ingin kejayaan yang tak pernah dicapai, kita kena buat sesuatu yang belum pernah kita buat. Saya sangat sukalah yang ni. Dan bukti hidup. Bukti hidup itu ada pada Tuan Haji Dahrum, penceramah kita yang menjelaskan, yang berkongsi satu ilmu yang sangat bermakna lah pada kita. Sesuai dengan tema kita program pada hari ini, iaitu Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Saya ingat rugilah saya rasa berbanding dengan kita melihat Olimpik, menonton Olimpik selama beberapa minggu, berbanding dengan ceramah yang saya ingat dalam 40 minit. Ini saya rasa boleh memberi pemangkin kepada kita semualah. Jadi saya rasa kita tak rugi walaupun dah 10.31, kerana kita lebih rugi kalau kita membuang masa menonton cerita-cerita yang mungkin menghayalkan kita, tengok TV dan sebagainya, berbanding dengan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Jadi saya ingat saya tak nak lanjutkan bicara ini. Saya ucapkan tahniah kepada semua lah. Syabas, saya rasa ini usaha yang sangat baik, bersesuaian dengan situasi kita sekarang lah. Saya nampak tadi ada idea yang diberikan oleh penceramah kita bagaimana nak menangani warga pendidik kita yang tak nak menerima vaksin. Untuk makluman Tuan Haji Dahrum, daerah Seremban ni ada 408 orang guru dan juga kita punya AKP tak nak terima vaksin. Saya dapat idea yang cantik lah tadi. Kalau katakan vaksin tu haram, jadi kita kena nilai semula gaji yang kita dapat semasa BDR. Saya rasa itu poin yang cukup cantik lah. Kalau kita BDR sambil terlentang atas katil, lepas tu sambung lena balik, saya ingat harus dipikir-fikirkan baliklah kita punya gaji tu. Betul, sangat tepat. Saya ingat mungkin idea yang ini kalau kita tak dapat menarik semua 408 orang tu, Encik Firdaus kan, 408 orang yang tak nak lah menolak ni, walaupun nama dah masuk dalam MySejahtera kan, tolak. Saya ingat idea ini cukup baik lah. Kalau kita tak dapatkan sampaikan dengan lebih baik, saya ingat kita panggil Al-Fadhil Ustaz Haji Dahrum lah. Setuju Tuan, setuju. Tazkirah ke tarbiyah ke kepada rakan-rakan kita ni yang mungkin belum dapat hidayah lagi. Saya ingat ini perkongsian yang sangat baik lah. Saya rasa tak rugilah kita bersama-sama dalam program pada hari ini. Jadi saya ingat itu saja. Tahniah dan syabas kepada pihak sekolah. Saya ingat Tuan Syafi'i ni dia memang tak memang dia setiap masa ada program yang sangat memberikan manfaat kepada kita semua. Okey, saya ingat itu saja daripada saya. Mohon maaf
Tanah dan Syabas semua, mungkin dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya bagi pihak Pegawai Pendidikan Daerah Seremban merasmikan program Ma'al Hijrah peringkat SMK Felda Seri Senayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Tuan Putra bin Hashim atas ucapan beliau sebentar tadi. Saya kira Tuan Putra merupakan antara pegawai PPD mewakili pihak pejabat PPD Seremban, tidak pernah putus untuk memberikan sokongan terhadap segala program yang telah direncanakan oleh pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Seri Senayan. Terima kasih bagi pihak sekolah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hijrah memerlukan pengorbanan kerana hijrah itu merupakan satu perjuangan. Hijrah membentuk saf persaudaraan dan hijrah mengukuhkan ukhuwah perpaduan. Terkasar bahasa, tersasul kata, maaf di pohon, keampunan dipinta. Yang baik semuanya dari Allah belaka, yang kurang sempurna khilafnya saya. Justru bagi pihak pengerusi majlis dan pengelola majlis, ucapan penghargaan yang tidak terhingga kami rakamkan kepada Tuan Penceramah kita pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Haji Jahrum bin Haji Hashim. Juga buat Tuan Putra bin Hashim, Timbalan PPDS, Sektor Perancangan, serta semua ahli jawatan kuasa dan para jemputan yang turut bersama-sama kita pada malam ini. Saya kongsikan link kehadiran di bahagian chat. Ya, ada link kehadiran dalam bentuk Google Form. Saya minta jawatan kuasa teknikal untuk bantu saya share link kehadiran di ruangan chat. Jadi untuk semua pegawai-pegawai pendidikan, juga kepada semua tetamu-tetamu yang ada dalam link hari ini, saya minta untuk ambil masa isi link kehadiran sebelum live group nanti, untuk kita sama-sama rekodkan sebagai satu sesi perkongsian dalam dokumentasi kita. Dan juga untuk pegawai-pegawai di bawah pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, kita akan bantu untuk masukkan bagi mendapatkan 2 mata jam kredit sebagai satu amalan yang terbaik lah untuk permulaan awal Muharram kita 1443 Hijrah, insya-Allah. Semoga segala perkara dan amalan kita pada malam ini akan dicatat oleh malaikat sebagai satu amalan kebaikan yang menjadi pemberat di neraca Allah kelak, insya-Allah. Sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini, saya mohon untuk semua yang hadir untuk membuka kamera masing-masing bagi sesi penggambaran kenang-kenangan. Bukan senang kita nak dapat Tuan Haji Jahrum bersama-sama kita, terutama atas talian pada waktu malam macam ni kan. Jadi kita ambillah gambar sebagai kenang-kenangan. Buka kamera masing-masing. Siapa yang ada masalah untuk tak boleh nak buka kamera, tak apa, dimaafkan. Yang boleh buka, kita buka. Baik, saya kira semua dah buka. Jawatan kuasa teknikal sila bersedia seperti biasa. Okay, semua orang bersedia senyum. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Jawatan kuasa teknikal, ready? 1, 2, 3. Okay, kita buat freestyle sikit. Nak tunjuk good ke? Nak tunjuk apa-apalah. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, baik. Saya kira jawatan kuasa teknikal telah pun dapat merakamkan gambar kenang-kenangan kita untuk 1 Muharram 1443 Hijrah. Maka pada malam ini kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ma'al Hijrah 1443. Assalamualaikum.